Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AC 1103A kumpulan 5 akan membentangkan tentang isu-isu kontemporari dan cabaran dalam perakaunan perbankan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmina Ashikin binti Muhammad Azumin dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang isu-isu kontemporari dan cabaran perbankan perekonomian Islam. Saya pembentang pertama akan membentangkan tentang pendahuluan, definisi dan juga sejarah perkembangan perekonomian Islam. Pendahuluan. Krisis kewangan global yang melanda dunia secara tidak sedar merupakan satu rahmat kepada perekonomian Islam dan telah menjadikan perekonomian Islam sebagai satu tumpuan dan alternatif penting kepada perbankan konvensional. Hasil kajian mendapati kestabilan dan kekukuhan perbankan Islam adalah disebabkan industri ini rata-ratanya berpaksikan pada prinsip tegahan riba, mengadaptasi prinsip perkongsian untung rugi serta konsep jualan tambahan harga. Walau bagaimanapun, halangan utama yang wujud yang menjadikan perbankan Islam ini tidak sepenuhnya stabil dan kukuh adalah disebabkan perbankan Islam ini masih beroperasi dalam kerangka kewangan konvensional yang menjadi kekangan utama dalam mengimplementasikan keseluruhan ciri-ciri spesifikasi yang dimiliki. Seterusnya, definisi. Perbankan Islam boleh didefinisikan sebagai perbankan yang selaras dengan sistem nilai dan etos Islam. Ini bermakna, perbankan Islam bermaksud pelaksanaan operasi perbankan berlandaskan prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Ia juga merupakan institusi kewangan yang berobjektif untuk mengimplementasikan prinsip ekonomi dan kewangan Islam dalam arena perbankan. Dengan kata lain, ia merupakan institusi yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank khususnya kepada umat Islam yang berlandaskan syarak. Sistem perbankan pula bermaksud satu rangka kerja institusi perbankan dan kewangan yang prinsip perjalanan dan amalannya berdasarkan kodas syariah untuk merealisasikan keadilan dan pengagihan kekayaan pendapatan. Sejarah perkembangan perekonomian Islam di dunia. Pada tahun 1963, wujud perbankan Islam yang pertama yang dikenali sebagai Bank Migamar Local Saving iaitu di Mesir. Ianya ditubuhkan oleh Dr. Ahmad An-Najjar pada 25 Jun 1963 dan ianya beroperasi sehingga tahun 1967. Pada tahun 1970, wujudnya Pertubuhan Negara-Negara Islam atau OIC iaitu Organisation Islamic Conference yang ditubuhkan oleh Raja Faisal bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Daripada penubuhan tersebut, beliau menyarankan supaya setiap negara Islam menubuhkan sistem perbankan Islam di negara masing-masing. Akhirnya, penubuhan bank-bank berasaskan perbankan Islam di setiap negara Islam semakin bertambah dari semasa ke semasa. Seterusnya, sejarah perkembangan perekonomian Islam di Malaysia. Pada tahun 1969, institusi kewangan Islam pertama yang diperkenalkan di Malaysia ialah Penubuhan Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Seterusnya, pada tahun 1983, Bank Islam pertama di Malaysia dan Asia Tenggara iaitu Bank Islam Malaysia BIMB. Bank Negara Malaysia BNM menggalakkan semua institusi perbankan menawarkan perkhidmatan perbankan Islam. Ia merupakan sebuah institusi tabungan dalam sistem kewangan Islam yang ditubuhkan bagi membolehkan umat Islam menyimpan wang secara beransur-ansuran untuk menunaikan fardu haji dan juga melibatkan diri dalam penanaman modal. Assalamualaikum, nama saya Tengku Nur Amisha binti Tengku Nurul Huda daripada kumpulan 5. Saya akan membentangkan tentang konsep perbankan Islam dan juga isu pertama bagi isu-isu kontemporari dalam perakaunan perbankan Islam. Konsep perbankan Islam ada dua, iaitu yang pertama, tiada unsur faedah ataupun bunga hutang kerana ianya diharamkan dalam agama Islam.
Oleh itu, perniagaan atau sistem yang patuh syariah tidak boleh melibatkan sebarang urusan yang berunsurkan riba seperti caj faedah yang jelas menjurus kepada riba. Yang kedua ialah elakkan elemen-elemen haram. Terdapat 4 elemen yang perlu dielakkan dalam perbankan Islam. Yang pertama ialah gharar, iaitu satu konsep jual beli yang dilarang dalam agama Islam dan secara umumnya ia bermaksud sesuatu perkara yang tidak diketahui akibatnya. Yang kedua ialah zulm, iaitu satu aktiviti penindasan atau aktiviti yang kejam. Yang ketiga ialah ikhtiar. Secara umumnya ia bermaksud menyembunyikan sesuatu. Yang keempat ialah maisir, iaitu aktiviti yang berunsurkan perjudian, di mana pertandingan atau pertaruhan antara dua pihak akan mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Isu pertama bagi isu-isu kontemporari perbankan perakaunan Islam ialah Islamfobia. Dari segi latar belakang, Islamfobia merujuk kepada rasa fobia atau kebimbangan terhadap Islam. Ia juga bermaksud sesuatu permusuhan dan ketakutan yang tidak berasas terhadap Islam dan akibat ketakutan atau kebencian itu pada orang Islam atau majoriti daripada mereka. Cabaran dalam isu ini ialah yang pertama, dari segi kelemahan dan kekurangan dalam penyebaran maklumat tentang sistem ini, iaitu sistem perbankan Islam. Yang kedua ialah tidak mempunyai maklumat yang tepat tentang sistem perbankan Islam. Yang ketiga ialah masyarakat kurang berpengetahuan tentang sistem perbankan Islam ini. Implikasi atau kesan yang berlaku terhadap isu ini ialah yang pertama, ia memberi kesan kepada fizikal dan mental masyarakat. Yang kedua, ia memberi impak atau persepsi yang negatif tentang sistem perbankan Islam dalam diri masyarakat. Yang ketiga, berlakunya penganiayaan individu antara masyarakat. Yang keempat, sistem ini dituduh sebagai satu sistem yang zalim. Cara bagi mengatasi isu Islamfobia ini ialah pendekatan dakwah. Ianya boleh dilaksanakan menerusi dua peningkatan kegiatan ini, iaitu yang pertama, penerangan secara agresif. Ianya mestilah digerakkan oleh pertubuhan dakwah di seluruh negara bagi memberi kefahaman dan penjelasan terhadap ajaran serta nilai luhur agama Islam yang sebenar. Kegiatan yang kedua ialah proses sosialisasi, iaitu memperbanyakkan lagi ruang interaksi dan juga perhubungan antara masyarakat umat Islam dan juga masyarakat bukan Islam. Proses ini boleh dilaksanakan dalam banyak ruang kehidupan, terutama di dalam bidang sosial dan budaya. Misalnya, umat Islam hendaklah memastikan penyertaan masyarakat bukan Islam dalam acara sosial dan kebudayaan di dalam pelbagai peringkat. Malah, kegiatan ziarah juga wajar dianjurkan secara berkala oleh persatuan penduduk setempat bagi merapatkan lagi hubungan antara masyarakat Islam dan juga masyarakat bukan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazira binti Muhammad Rusli akan membincangkan tentang isu sistem teknologi maklumat.
Sistem teknologi maklumat atau lebih dikenali sebagai IT ialah produk pengisian yang merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam sistem kewangan Islam. Dalam sektor perakaunan perbankan, penggunaan teknologi maklumat dalam institusi perbankan Islam adalah untuk meningkatkan pembangunan produk dan perkhidmatan baru seperti penyediaan mesin ATM. Seterusnya, menghubungkaitkan perkhidmatan keuangan, sistem perbankan dan pelaburan antarabangsa yang membolehkan sesebuah negara mempunyai kapasiti untuk mengawal nilai mata wang atau ekonomi melalui dasar campur tangan konvensional, iaitu conventional policy intervention. Dari sektor insurans pula, teknologi maklumat adalah untuk memproses tuntutan pelanggan dan pengemaskinian akaun pelanggannya. Tetapi terdapat juga beberapa isu dalam perakaunan perbankan Islam, iaitu sistem teknologi maklumat yang kurang canggih. Seterusnya, cabaran yang dihadapi dalam sistem teknologi maklumat ialah sistem teknologi maklumat keuangan Islam ini dilihat terlalu jauh dari segi kecanggihan dan kualitinya berbanding sistem konvensional yang telah lama dipraktikkan di dalam sesebuah negara. Seterusnya, terdapat beberapa kekurangan kritikal dalam sistem ini seperti kiraan zakat dan kalender hijri yang menjadi keutamaan di dalam prinsip Islam. Selain itu juga, rujukan perkhidmatan teknologi maklumat terlalu sedikit dan amat sukar untuk menilai sesuatu benda itu mengikut piawai syariah dalam sesebuah perbankan Islam. Seterusnya, implikasi dalam sistem teknologi maklumat ialah memberi kesan kepada institusi keuangan Islam dan pembekal perkhidmatan teknologi maklumat. Menurut Bank Negara Malaysia, pada masa kini banyak institusi yang menawarkan perkhidmatan perbankan Islam tetapi tidak menggunakan penyelesaian perbankan Islam yang sebenar. Ini kerana pada asasnya bermakna bahawa sistem semasa mereka tidak termasuk semua ciri-ciri yang diperlukan dalam melaksanakan perkhidmatan perbankan Islam dan penggunaan manpower yang masih dikendaki secara optimum. Seterusnya, proses perbaikan Islam di sebuah negara juga akan mengalami kerumitan dan jangka masa pemprosesan yang agak lama kerana kurangnya pengetahuan dan bahan rujukan tentang kaedah perbaikan Islam itu sendiri bagi segelintir pihak yang mengendalikannya. Akhir sekali, bank-bank yang menggunakan sistem perbaikan Islam juga terlihat kurang baik dari segi keuntungan berbanding bank yang menggunakan sistem konvensional. Seterusnya, cara mengatasi bagi masalah sistem perbaikan Islam ialah pihak yang berkaitan atau orang atasan haruslah menyediakan aliran kerja atau workflow yang jelas dan kukuh. Seterusnya, mengurangkan tahap kebergantungan terhadap pasukan IT dan melebihkan lagi fleksibiliti atau kemudahan kepada penggunaan perniagaan. Selain itu, menyediakan atau menambahkan lagi bahan rujukan tentang pengurusan keuangan Islam dan laporan yang bersesuaian. Kerajaan atau pihak atasan juga haruslah menyediakan lebih banyak lagi teknologi yang canggih serta moden untuk perbankan perakaunan Islam. Akhir sekali, masyarakat juga amat digalakkan untuk perkasakan lagi sistem IT dalam perbankan Islam. Pertama sekali, saya akan kupas tentang latar belakang isu bagi aset dan modal kecil dalam perbankan Islam, iaitu sistem perbankan Islam masih lagi mempunyai sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan aset perbankan global. Sejak kebelakangan ini, berdasarkan pertumbuhan menyeluruh industri, sistem perbankan Islam masih lagi mempunyai sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan aset perbankan global dan bilangannya jauh lebih kecil jika nak dibandingkan dengan mereka yang mempunyai akaun konvensional. Seterusnya, kewujudan dasar liberalisasi keuangan yang merupakan satu bentuk reformasi dasar keuangan.
yang melibatkan proses pemasuhan beberapa bentuk dalam pasaran ekuiti yang bertujuan menggalakkan penyertaan pelaburan asing dalam pasaran ekuiti domestik. Pemasuhan ini membolehkan pelabur asing untuk mengakses pasaran modal domestik dan pelaburan tempatan serta dapat mengakses pasaran modal asing dengan mudah disebabkan oleh kos modal yang rendah, kesan daripada liberalisasi. Seterusnya, menurut Renaud Dibot dan Alexandra Demianet membincangkan mengenai kualiti aset bank dalam pasaran terbuka. Beliau menggunakan set data bagi 25 negara yang sedang membangun dari tahun 1996 dan sehingga 2010 dan mendapati pertumbuhan ekonomi yang lemah akibat daripada kegawatan ekonomi membawa kepada kejatuhan aliran modal dan mengurangkan pertumbuhan kredit dan kualiti pinjaman juga turut berlaku kemerosotan. Seterusnya, menurut Abdul Latif Al-Hassan, Anthony Kreboh dan Charles Endo menganalisis berkaitan kualiti aset dalam tempoh krisis ekonomi yang berlaku kajian di Bank Ghanaian. Kajian ini bertumpu kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada kemerosotan kualiti aset semasa tempoh krisis kewangan berlaku. Pengkaji menggunakan 25 buah bank di Ghana sebagai sampel dari tahun 2005 sehingga 2010. Hasil kajian mendapati pinjaman berbayar, struktur pasaran bank, saiz bank, inflasi dan keluaran dalam negara kasar signifikasi terhadap kualiti aset di Ghana. Seterusnya, menurut Dixon Pastori dan Morbe Mutaja mengkaji berkaitan pengaruh kecukupan modal dan kedudukan kualiti aset bank-bank di Tanzania. Pengkaji menggunakan pemboleh ubah modal, pinjaman yang tidak berbayar, modal teras dan pinjaman bersih yang tidak berbayar. Hasil kajian daripada 33 buah bank di Tanzania dalam tempoh 2006 sehingga 2011 mendapati kecukupan modal mempunyai pengaruh yang besar terhadap kualiti aset. Peningkatan nisbah modal juga boleh mengurangkan produktiviti kualiti aset. Seterusnya, saya akan kupas pasal cabaran yang berlaku bagi aset dan modal kecil dalam perbankan Islam. Okey. Cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dalam isu aset dan modal kecil ialah kewujudan bank konvensional. Perbankan Islam ini perlu bersaing dengan perbankan konvensional bagi mendapatkan sokongan dan perhatian masyarakat dalam menjalankan transaksi perbankan dari segi kepelbagaian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Walaupun kedua-dua perbankan ini berkembang dengan seiring, namun perbankan yang berjaya menguasai industri di Malaysia ialah perbankan konvensional. Ini berlaku kerana perbankan konvensional amat bijak dengan menarik perhatian pengguna, terutamanya pengguna yang beragama Islam, dengan menyediakan jendela Islamik atau lebih dikenali Islamic Window dalam urus niaga mereka, sebagai contoh Maybank Islamic dan CIMB Islamic, supaya lebih ramai pengguna menggunakan perkhidmatan mereka. Serta dianggarkan secara kasar hanya 1 daripada 8 pengguna Islam mempunyai akaun bank Islam. Selebihnya memilih bank konvensional. Hal ini menyebabkan aset dan modal bagi perbankan Islam jauh lebih kecil berbanding perbankan konvensional. Cara mengatasi bagi isu aset dan modal kecil ialah perbankan Islam perlulah memperuntukkan dana deposit ke dalam pembiayaan berasaskan prinsip mudarabah dan musyarakah. Melalui keadaan ini, struktur aset dan liability bank diperluaskan melalui persaingan untuk mendapatkan peluang pelaburan sebenar. Menurut Institute of Islamic Banking and Insurance 2011.
Sekiranya berlaku pulangan yang rendah di sebelah aset, kerugian ini akan diserap sepenuhnya di sebelah liability, di mana pendeposit turut bersama menanggungnya. Praktis sebegini bukan sahaja berupaya membawa kestabilan, malah membolehkan perbankan Islam mengekalkan nilai bersih yang tinggi meskipun berada di bawah institusi ekonomi yang sukar. Menurut Gampo Padye pada tahun 2000 dan Salman 2007. Seterusnya, implikasi. Implikasi daripada isu aset dan modal kecil ini ialah pihak bank tidak dapat menjangka dengan tepat pengeluaran deposit, dan pada masa yang sama, pihak bank akan menyalurkan dana deposit tersebut kepada pelanggan bagi tujuan untuk pinjaman tempoh yang panjang. Ini kerana ketidakpadanaan antara aset dan liability merupakan isu yang sering timbul dan menjadi masalah kepada institusi bank selaku institusi pengambilan deposit atau lebih dikenali deposit taker institution. Keadaan ini menunjukkan ketidakstabilan kepada bank. Petikan ini diambil daripada Diamond dan David pada tahun 1983. Cara mengatasi bagi isu aset dan modal kecil ialah perbankan Islam perlulah memperuntukkan dana deposit ke dalam pembiayaan berasaskan prinsip mudarabah dan musyarakah. Melalui keadaan ini, struktur aset dan liability bank diperluaskan melalui persaingan untuk mendapatkan peluang pelaburan sebenar. Menurut Institute of Islamic Banking and Insurance 2011. Sekiranya berlaku pulangan yang rendah di sebelah aset, kerugian ini akan diserap sepenuhnya di sebelah liability, di mana pendeposit turut bersama menanggungnya. Praktis sebegini bukan sahaja berupaya membawa kestabilan, malah membolehkan perbankan Islam mengekalkan nilai bersih yang tinggi meskipun berada di bawah institusi ekonomi yang sukar. Menurut Gampo Padye pada tahun 2000 dan Salman 2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ifa binti Hamka dan saya merupakan pembentang yang keempat. Saya akan membentangkan isu yang bertajuk ketidakstabilan kewangan. Bahan krisis kewangan global dan ketidakstabilan sistem perbankan dan kewangan dunia pada tahun 2007 dan 2008 masih dapat dirasai sehingga kini, dan ianya masih belum dapat diatasi sepenuhnya. Krisis yang belum pernah berlaku dan dianggap terburuk selepas The Great Depression bukan sahaja mengetengahkan isu-isu berkaitan kestabilan dan daya tahan institusi kewangan, malah telah merancakkan pertumbuhan ekonomi. Sebahagian besar isu perbankan dan kewangan bersaiz mega di Amerika Syarikat seperti Northern Rock, Bear Stearns, IndyMac Bank dan Washington Mutual telah terjejas teruk dan telah pun run up. Urusan kewangan yang salah akan menyebabkan firma mengalami muflis atau kerugian. Menurut Kalsum, usahawan dan bakal usahawan hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan berkenaan aspek pengurusan kewangan bagi mengurangkan risiko kegagalan. Walaupun mereka tidak secekap seorang akauntan, sekurang-kurangnya mereka memahami implikasi dan kesan pengurusan kewangan yang efektif terhadap perniagaan mereka. Menurut Yasmin Huzaimah dan Anwar, semakin ramai belia yang muflis disebabkan menanggung bebanan hutang yang amat serius, kurangnya pengetahuan dalam menguruskan kewangan pribadi. Cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dari segi ketidakstabilan kewangan adalah terdapat unsur riba dalam urusan yang dijalankan. Hal ini kerana sistem kewangan tidak mempunyai wang yang cukup dan menggunakan kaedah riba untuk mengaut keuntungan. Selain itu, cabaran yang terpaksa dihadapi adalah terdapat unsur gharar dalam sistem kewangan. Ini kerana kewangan yang tidak stabil mendorong sebuah firma untuk menjalankan akad atau kontrak yang mendasari sesuatu transaksi yang tidak jelas sifatnya. Seterusnya, cabaran yang lain adalah sukar untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat Islam. Hal ini demikian kerana ketidakstabilan kewangan yang dihadapi
akan membuat masyarakat berasa was-was untuk melakukan sebarang aktiviti transaksi. Ketidakstabilan kewangan dan kesannya terhadap ekonomi boleh melibatkan kos yang sangat tinggi disebabkan oleh kesan penularan atau limpahan bahagian lain dalam ekonomi. Malah, keadaan ini boleh menyebabkan krisis kewangan dan memberikan kesan-kesan yang buruk terhadap ekonomi. Selain itu, perbankan Islam juga akan dipandang rendah oleh segelintir masyarakat dan menyebabkan perbankan konvensional menjadi pilihan utama masyarakat. Masyarakat juga akan mengalami kesukaran kerana perbankan konvensional mempunyai faedah dan akan menyukarkan pemerintah untuk melunaskan hutang mereka. Oleh itu, adalah penting untuk mempunyai sistem kewangan yang kukuh, stabil dan teguh bagi menyokong peruntukan sumber dan pengagihan risiko yang cekap ke seluruh ekonomi. Berasaskan ekonomi benar, injunksi syariah mengkehendaki setiap urus niaga yang berlaku dalam perniagaan Islam disandarkan kepada aset dan aktiviti yang menghubungkan aliran kewangan dengan aliran produktif. Dalam konteks pelaburan pula, peraturan prinsip perkongsian untung rugi PLS yang dikemukakan oleh Islam mengkehendaki wujudnya penyepaduan antara usaha dan risiko dalam pelaburan sebenar. Melalui pengaturan ini, aktiviti benar dijangka dapat menjana keuntungan yang cukup untuk menampung risiko yang diambil oleh perbankan Islam. Dalam dimensi etika dan moral, sistem perbankan Islam tidak boleh dipisahkan dari perspektif nilai etika dan moral seperti yang digariskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ini ditanam dalam peraturan operasi perbankan Islam melalui tegahan ke atas beberapa aktiviti penstrukturan produk yang jelas tidak beretika dan berdosa dan aktiviti yang penuh dengan unsur-unsur penindasan dan eksploitasi serta berbahaya kepada hidupan. Konteks kewangan semasa, bentuk urus niaga yang mengandungi unsur-unsur di atas adalah seperti jual beli hutang, subprima dalam bentuk produk derivatif seperti CMO, CDO, mortgage-based collateralized debt obligations dan CDS, credit default swaps, yang bukan sahaja disifatkan tidak beretika, malah dikategorikan sebagai salah satu eksploitasi yang diharamkan. Perbankan Islam merupakan suatu industri yang amat penting dalam menjana aktiviti pembangunan negara. Hal ini kerana ia merupakan salah satu pengamalan sistem ekonomi Islam. Operasi perbankan Islam melalui sumber dana dari pembiayaan dana memerlukan kemahiran perakaunan kerana ia mampu memberikan yang terbaik kepada individu, masyarakat dan negara. Seterusnya, keseimbangan di antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial melalui pembiayaan dalam sektor yang halal boleh membantu membangunkan negara serta memberi peluang yang saksama kepada semua lapisan rakyat. Serta SPI lebih tulus dalam menjaga nilai-nilai murni kepada individu serta menjaga keadilan rakyat. Akhir sekali, sebagai rakyat Malaysia, terutama rakyat Malaysia yang beragama Islam, kita perlulah mengambil inisiatif dan peluang untuk menerjui kewangan Islam ke arah yang lebih baik dan mengikut syariah Islam. Hal ini kerana kita bukan sahaja mencari keuntungan, tetapi kita juga mempunyai tanggungjawab untuk memberi sumbangan kepada kesejahteraan umat Islam serta negara secara amnya. Serta amalan ini perlulah disemai dan ditanam di dalam diri masing-masing supaya menjadi satu amalan yang berterusan dalam memantapkan industri kewangan Islam. Sekian, terima kasih.